Hasan, 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 Billah Muhammad Rasulullah. Hasan, 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 चाचा चाचा थोड़ा साइड में पकड़ो Hasan, 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 Hasan. ये पानी लग Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, iaitu sebuah perkongsian yang telah dikongsikan kepadaku untuk aku menceritakan kisah seram ini kepada anda semua. Para pendengar, tajuk kisah seram kali ini iaitu Mata. Sebelum aku meneruskan kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda, aku harap kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen supaya aku lebih bersemangat dalam meneruskan misi konten aku ini, iaitu menceritakan tentang kisah-kisah yang berlaku mengenai kisah mistik, misteri dan juga seram. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram ini. Pagi itu cuaca masih lagi biasa. Sememangnya aku menjalani hariku tanpa ada yang istimewa. Pergi kerja dan balik kerja seperti biasa. Rutinku sebagai pekerja di sebuah kedai cermin mata di Jalan Bunga Raya masih juga sama seperti yang telah lama bertapak sejak awal tahun 2000 ini. Sering menjadi tumpuan penduduk setempat lantaran harga yang kami tawarkan jauh lebih murah berbanding kedai yang lain. Perkhidmatan kami juga dipuji kerana slogan 3S. Apa itu 3S? Siapa sopan dan senyum. Slogan yang digarap pemilik kedai kami ini memaksa aku untuk sentiasa beramah mesra. Meskipun kadang-kala berhadapan dengan pelanggan yang banyak kerenah sangatlah merimaskan aku. Kenapalah hidup aku tak ada kelainan sama saja menolokku sendirian. Hari ini, kedai kami memulakan promosi bingkai cermin mata murah. Potongan harga sehingga 70%. Bagaikan memancing penduduk setempat, sudahlah kedai kami ni jualannya memang murah. Ditambah pula dengan promosi gila. Lagilah tak masuk akal. Namun ada satu perkara yang menarik perhatian aku yang aku sedari dari tadi. Adik, kenapa tercegat di situ dari tadi? Soalku kepada seorang kanak-kanak perempuan berbaju kurung merah jambu. Rambutnya yang bertocang ekor kuda membuatkan aku pegun memandangnya. Tanganku melambai sebagai isyarat memanggilnya mampir ke kedai. Dia akur. Adik, tak penat berdiri lama-lama di situ ke? Mana ibu? Tak penat pun, jawabnya sambil menghulurkan sesuatu kepadaku. Kenapa bagi akak duit ni? Mana ibu adik? Dahiku mula berkerut. Kepingan not RM100 yang ronyok masih erat di genggamanku. Ibu yang bagi. Berpesan suruh beli cermin mata. Nak beli cermin mata kena ada orangnya. Ini bukan gula-gula tahu dek. Selorahku. Sayangnya dia tidak ketawa. Hanya merenungku kosong. Ibu sakit kak. Ibu tak larat nak bangun kak. Ibu nak cermin mata kak.
Ibu kata, ibu bosan kak. Ibu nak baca buku kak. Tapi mata ibu tak berapa nampak kak. Jawabnya perlahan. Biarpun kedengaran sayu, tapi aku masih tak boleh buat apa-apa. Ibunya perlu hadir juga untuk kami periksa keadaan matanya. Mana rumah adik? Aku tanya kepada adik itu. Adik balik dulu ya. Nanti suruh ayah bawa ibu ke sini, pintaku. Dia hanya menggelengkan seraya menghalalkan bibirnya ke arah seberang jalan. Mungkin rumahnya di seberang jalan sana. Kalau betul, maknanya dekatlah itu. Kakak, datanglah rumah ya. Ayah tak ada. Ibu tak boleh bangun. Pintanya bersungguh-sungguh. Sorry dek, kakak pun ada kerja ni. Adik balik dulu ya, pujukku. Alah kak ni, ibu nak cermin mata kak. Tolonglah. Rengeknya kepadaku. Aduh ni, yang aku malas ni. Banyak kerenah rupanya budak ni. Takkanlah aku nak kena pergi ke rumahnya pula. Aku kembali memaniskan muka. Adik, kami tak boleh ke rumah adik. Adik balik dulu ya. Nanti bila ibu dah sihat, minta ibu datang ya. Kakak ada kerja ni. Kakak masuk dalam dulu tau. Jawabku sambil meluru laju ke dalam kedai. Dari balik pintu aku melihat dia berjalan perlahan ke arah yang ditunjuknya. Mungkin sudah pulang mungkin. Seminggu berlalu, kepalaku masih lagi memikirkan budak itu. Namanya juga aku tak tahu. Jujur, sedikit sebanyak hatiku dirundung rasa bersalah. Tapi takkanlah aku hendak melayannya. Tak kala kerja, aku juga banyak. Harap-harap dia datang lagi lah nanti. Kakak, aku tersentak. Baru saja aku memikirkan budak tersebut, aku mendengar suara seperti ada orang memanggilku. Kakak, aku tersentak. Budak itu datang semula, betul-betul berdiri di hadapanku. Entah bila dia muncul pun, aku tak tahu. Adik, mak dah sihat ke? Mana mak adik? Katanya nak buat cermin mata kan? Dia hanya geleng tapi masih tersenyum kepadaku. Dah kenapa pula budak ni? Menolokku pelik. Apalah kakak ni? Ibu kan tak boleh bangun. Tapi ibu bagi ini. Katanya lalu memberikan sebungkus plastik hitam. Alah. Allah. Aku tergamam. Wajahku segera memucat. Segera aku memandang ke arahnya. Namun kelibatnya tidak ada. Yang ada hanyalah suasana kelabu-kelabu membiru. Tanda hari mengginjak senja. Ambillah kak. Masih basah lagi tu. Hihihihihi. Suara bak hilayan itu menderjah kegendangan telingaku. Aku memandang sisi namun tiada orang. Kakiku mulai longlai. Aku terduduk kaku. Siapa sebenarnya dia? Pandanganku masih terancap pada isi bungkusan itu. Aku pun rebah. Aku rasa apa? Kau rasa apa isinya? Itulah sebuah pengalaman yang pernah dilalui oleh seorang tukang mata cermin, seorang pekerja. Apabila ia didatangi oleh seorang budak yang tidak dikenalinya, menyuruhnya untuk menyediakan sebuah cermin mata yang hendak dibeli oleh ibunya. Namun ibunya tidak ada di situ kerana ibunya sakit yang tidak boleh bangun dari tempat pembaringannya. Namun begitu yang menjadi mistiknya ataupun misteri yang berlaku di situ, kedengaran suara seseorang yang memanggil tetapi tidak ada orang di situ. Dan apa yang ada di genggaman tangan pekerja tersebut iaitu sebuah bungkusan yang di dalamnya adalah mata. Inilah kisah
yang dapat aku kongsikan kepada anda. Kisah yang seterusnya iaitu kisah di sebuah UiTM Melaka terjadinya kisah histeria. Julai 1 Julai tahun 2020, saya Manap bukan nama sebenar dan saya terpanggil untuk berkongsi salah satu kisah seram yang saya alami sendiri. Apabila terbaca kisah-kisah seram di sini, sebelum memulakan cerita, ingin saya ceritakan sedikit perihal tentang diri saya. Saya memang dari kecil mempunyai kebolehan yang mana saya mampu melihat jin ataupun hantu. Tetapi kebolehan saya ini ada batasnya. Kalau koma lah dapat melihat jin atau hantu, adakah koma tidak merasa takut dengan penglihatan yang koma dapat melihat tu semua? Kalau akulah, sudah tentulah merasa sedikit ketakutan. Sebab bayangkan kita dapat melihat makhluk yang halus seperti jin dan hantu. Ikutilah kisah yang akan aku kisahkan kepada anda ini. Sebelum memulakan cerita, ingin saya ceritakan memang dari kecil mempunyai kebolehan yang mana saya mampu melihat jin ataupun hantu. Tetapi kebolehan saya ini ada batasnya. Saya hanya mampu ternampak atau terlihat jin pada waktu-waktu tertentu sahaja. Bukanlah setiap masa seperti setengah orang. Baiklah, cukup dengan pengenalan diri. Sekarang kita sambung pula dengan cerita saya ini. Kejadian ini berlaku semasa saya belajar di salah satu kampus di UiTM di Melaka. Kampus ini agak baru dan belum lagi pernah ada apa-apa kes histeria di situ, setakat yang saya tahu. Jadi ini mungkin kes histeria yang pertama berlaku di kampus tersebut. Lokasi iaitu di Kolej Kediaman Siswa. Masa pada ketika itu sekitar jam 11 malam. Kolej siswa di kampus ini ada dua bangunan, bangunan A dan bangunan B. Saya ditempatkan di bangunan B dan bilik saya berada di tingkat paling atas. Bilik pula tidaklah sebesar mana, cukup untuk memuatkan 2 katil sahaja, 2 almari dan 2 meja belajar. Maklumlah, dalam satu bilik dimuatkan untuk 2 orang sahaja siswa yang akan tinggal di dalam bilik tersebut. Saya agak bertuah kerana mendapat bilik yang menghadap kawasan luar. Bolehlah cuci-cuci mata melihat suasana di luar sana. Bukanlah seperti setengah bilik yang lain yang mana tingkap di bilik-bilik tersebut berhadapan dengan laluan koridor. Bangunan-bangunan kolej siswa di kampus ini tidaklah jauh dengan bangunan-bangunan kolej siswi. Boleh dikatakan bersebelahan sahaja dengan kolej siswa dan hanya dipisahkan dengan jalan raya dan sudah tentu ada pagar yang dibangunkan di kawasan tersebut. Jika bangunan kolej siswa ada 2, siswi pula ada 3. Bangunan A, bangunan B dan bangunan C. Dari tingkat bilik saya boleh nampak bangunan A dan bangunan B kolej siswi. Sudah menjadi lumrah pelajar universiti untuk tidur lewat. Ada yang mengulang kaji pelajaran, ada yang bermain Dota, ada juga yang baru pulang ke kolej dan ada juga yang hanya melepak di bilik kawan-kawan yang lain. Saya pada waktu itu baru sahaja selesai menyiapkan kerja saya, iaitu bahan untuk rujukan. Untuk salah satu subjek saya bangun dari kerusi dan memandang ke arah bangunan A kolej siswi sambil termenung kosong. Tiba-tiba saya ternampak satu kain putih entah dari mana terbang memasuki tingkap salah satu bilik di bangunan A. Saya terperanjat dan rasa pelik. Saya berasa tidak percaya dan rasa pelik.
Saya rasa tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Adakah hijab saya terbuka atau hanya mainan mata saja? Saya menganggap mungkin apa yang saya lihat hanya mainan mata. Jadi saya abaikan walaupun pada waktu itu saya berasa seram sejuk. Bahagian 2. Lokasi kolej kediaman siswa. Masa 2 hari kemudian sekitar jam 4 petang. Saya baru tamat kelas dan telah sampai di bilik pada waktu ini. Setelah saya selesai menukar pakaian, saya terdengar suara orang menjerit. Saya terkejut. Kau lihatlah kacau aku. Jeritan itu jeritan seperti jeritan orang yang sedang marah, diselang-seli dengan suara orang mencarut. Bodoh kau lihat. Bukan anda bodoh tapi ini hanyalah setakat lakonan saja di antara kisah yang berlaku dalam kisah yang aku kisahkan kepada anda ini. Jangan marah teruskan mendengar cerita ini. Saya berasa pelik dan bertanya kepada diri sendiri, siapalah yang mencarut kuat sangat tu? Kalau kalah main Dota pun, janganlah bising sangat. Saya beranggapan itu suara pelajar-pelajar lain yang sedang marah akibat kalah bermain Dota ataupun bergurau tetapi dengan cara yang kasar. Namun apa yang peliknya, jeritan dan carutan tersebut tetap berulang-ulang. Dalam masa yang sama juga, saya terdengar suara orang membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dari tingkat bilik saya dapat melihat ramai orang datang ke Dewan Makan. Mereka berlari ke anak-anakan ke Dewan Makan seperti ada sesuatu yang ingin mereka lihat di situ. Saya tidak dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku di dalam Dewan Makan kerana saya berada di tingkat paling atas. Hanya mampu melihat orang keluar dan masuk ke Dewan Makan. Saya yang berada di bilik pada waktu itu terasa ingin turun dan melihatnya juga. Tetapi saya agak penat setelah tamat kelas. Jadi saya hanya melihat dari bilik saya sehingga jeritan tersebut berhenti. Agak lama juga jeritan dan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Saya rasa berterusan sehingga 15 minit ataupun 20 minit telah berlalu. Pada waktu itu saya mula terfikir, nampaknya macam orang kena histeria. Ada kaitankah dengan benda aku nampak 2 hari lalu? Kejadian histeria ini tidak berhenti di situ sahaja. Esoknya, selepas kejadian di Dewan Makan, saya diberitahu oleh rakan saya terdapat kes histeria lagi di dalam kampus. Tidak silap, saya selepas kejadian di Dewan Makan tersebut, hampir setiap hari ada sahaja pelajar yang mengalami histeria. Di bahagian 3 kisah ini, lokasi pusat Islam dan kolej. Masa seminggu kemudian, disebabkan kes histeria yang semakin teruk, pihak kolej memanggil ustaz-ustaz dari Darus Syifa untuk datang ke kampus. Pada hari tersebut, semua pelajar kolej dikehendaki berkumpul di pusat Islam. Tidak ada seorang pun dibenarkan berada di dalam bilik. Pada hari itu juga diadakan baca ayat Yasin dan solat hajat. Jadi setelah selesai solat maghrib bersama ustaz-ustaz Darus Syifa, diadakan pula baca ayat Yasin dan juga solat hajat dengan mereka yang meminta perlindungan supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang mengganggu pelajar-pelajar di kampus itu. Setelah itu, beberapa orang ustaz keluar dari pusat Islam dan kelihatan mereka berbincang dengan beberapa orang ahli jawatan kuasa kolej. Setelah selesai berbincang, ustaz-ustaz tersebut
dan ahli-ahli jawatan kolej meminta pelajar-pelajar lelaki untuk menjadi wakil. Saya bertanya-tanya, wakil untuk apa? Rupanya wakil untuk pagar bilik saya yang mendengar perkara tersebut mewakilkan diri saya. Pada waktu itu juga saya nampak beberapa orang pelajar membawa baldi-baldi, lada hitam, garam dan juga limau. Saya tidak berapa ingat sama ada limau ada sekali atau tidak. Pelajar-pelajar lelaki tadi dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan yang aku membantu memagar kolej siswa dan kumpulan yang akan membantu memagar kolej siswi. Kemudian dari kumpulan tersebut ada pecahan lagi. Kemudian yang melaungkan azan dan kumpulan yang membawa baldi berisi bahan-bahan untuk memagar. Saya menyertai kumpulan yang melaungkan azan. Seterusnya bermulalah misi kami untuk memagar bilik kami. Kami mula dari tingkat bawah sehingga ke tingkat atas. Kumpulan saya diarahkan untuk pergi ke kolej siswa bangunan B. Saya sudah biasa dengan bangunan ini kerana bilik saya juga di sini. Jadi saya pergi melaungkan azan di beberapa bilik. Saya azan di satu bilik, kemudian ahli kumpulan lain akan azan di bilik yang lain. Begitulah sehinggalah habis semua bilik diazankan oleh kumpulan kami. Setelah tamat misi kami berkumpul di aras bawah dan diarahkan oleh seorang ustaz Darul Syifa untuk kembali semula ke pusat Islam. Sepanjang melaungkan azan di bilik-bilik ini, tidak pula saya merasa seram sejuk atau ternampak apa-apa. Mungkin memang tiada di kawasan kami. Apa yang memberanjatkan saya bukanlah hantu tetapi keadaan bilik pelajar-pelajar lain. Maklumlah, bilik pelajar lelaki kalau dapat bilik pelajar yang kemas, sedap mata memandang. Tapi kalau dapat jenis pelajar yang tidak tahu erti kebersihan, bilik ibarat dilanggar Garuda. Bahagian yang seterusnya iaitu di lokasi pusat Islam juga, masa sekitar 10 malam. Kumpulan saya kembali semula ke pusat Islam dan di sana saya lihat beberapa orang pelajar sedang menerima rawatan yang dipanggil ruqyah. Kelihatan beberapa orang ustaz-ustaz Darul Syifa sedang menjalankan rawatan duduk bersila berhadapan pelajar yang sedang dirawat. Seorang ustaz akan merawat seorang pelajar dan pelajar dirawat tersebut ditemani oleh seorang lagi rakan. Mungkin rakan tersebut diperlukan. Sekiranya pelajar tersebut pengsan atau meracau, dapatlah juga rakan mereka memegang mereka sekiranya perkara itu berlaku. Saya memerhatikan proses ruqyah tersebut dari luar pusat Islam. Sedang asyik memerhati, tiba-tiba saya ternampak di salah satu kepala pelajar yang sedang dirawat keluar tanduk. Saya terkejut dan mula merasa seram sejuk. Tanduk tersebut agak panjang dan pelajar yang sedang dirawat itu kelihatan terhulung hayang sedikit. Mungkin dia sedang berada dalam keadaan separuh sedar atau mungkin dia sudah tidak sedar pada waktu itu. Saya yang terperanjat dengan apa yang saya lihat mengalihkan pandangan saya ke tempat lain. Saya mula bertanya kepada diri sendiri, hijab saya terbuka lagikah? Atau ini hanya mainan mata? Setelah beberapa saat, saya melihat semula pelajar tadi dan tanduk tersebut masih ada di kepala dia. Pada waktu itu, saya sedar yang ini bukanlah mainan mata. Hijab saya terbuka lagi. Saya melihat pula pelajar lain yang sedang dirawat dan saya agak terkejut dengan apa yang saya nampak. Kelihatan seorang pelajar yang sedang dirawat diselubungi oleh kain yang berwarna putih dan jarang. Saya yakin yang kain tersebut bukanlah kain yang biasa kerana kain tersebut kelihatan seperti muncul dan hilang.
Sekejap saya nampak kain itu menyelubungi pelajar tersebut. Sekejap kain itu tidak pula saya lihat menyelubungi pelajar tersebut. Belum pernah lagi saya mendengar apa-apa kain di dunia ini yang boleh muncul dan hilang secara tiba-tiba. Agak terperanjat dengan apa yang saya nampak. Saya melihat pula pelajar lain yang sedang dirawat. Saya terlihat sesuatu yang lebih pelik. Dari tanduk di kepala itu. Di kepala salah seorang pelajar yang sedang dirawat, saya terlihat benda bulat berwarna biru. Kelihatan seperti pau kuih yang biasa dijual di pasar malam. Tapi kenapa pula pau dekat kepala pula sedangkan pau untuk dimakan? Salah satu perkara yang agak pelik ialah benda bulat berwarna biru itu kelihatan bercahaya. Benda itu kelihatan seperti melekat di kepala pelajar tersebut. Walaupun pelajar itu bergerak-gerak, benda bulat tersebut tidak pula kelihatan seperti hendak jatuh. Saya mengalihkan pandangan saya ke tempat lain sekali lagi. Saya melihat ke satu lagi pintu pusat Islam disebabkan pintu itu terbuka. Saya dapat melihat keluar. Di situ kelihatan sesuatu sedang memerhati pelajar-pelajar yang sedang dirawat. Saya seperti tidak percaya dengan apa yang saya nampak. Satu makhluk berjubah putih dan agak lusuh, berambut panjang dan serabai, serta tiada mata sedang merenung ke dalam pusat Islam. Makhluk tersebut tidaklah berbuat apa-apa, melainkan berdiri saja di situ. Saya tertanya-tanya, apakah yang makhluk ini buat di sini? Adakah dia nampak apa yang sedang berlaku? Bagaimana dia melihat kalau dia tiada mata? Saya abaikan sahaja dan kembali melihat ke dalam pusat Islam. Saya melihat pelajar yang ada benda bulat berwarna biru tadi, tetapi kali ini benda bulat itu bukan saja berada pada pelajar tersebut. Ia juga berada pada kepala rakan pelajar tersebut. Saya mula merasa pelik. Adakah dia membiak benda biru ini yang asalnya hanya ada satu tetapi sekarang ada dua pula? Ini membuatkan saya tertanya-tanya. Terdapat beberapa orang pelajar yang sudah selesai menjalani rawatan dan saya juga terdengar pengumuman yang mengatakan siapa yang mahu dirawat boleh datang ke ustaz-ustaz tersebut. Terdengar juga pengumuman yang mengatakan sesiapa yang mahu dicek juga boleh datang ke ustaz-ustaz tersebut. Kelihatan beberapa orang pelajar datang ke hadapan dan berjumpa dengan ustaz-ustaz tersebut. Ada juga di antara pelajar yang dirawat tersebut, saya tidak nampak apa-apa yang pelik. Mungkin pelajar tersebut tiada benda-benda itu ataupun saya memang tidak nampak benda itu. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, bukanlah setiap masa saya mampu untuk melihat makhluk dari dunia satu lagi ini. Tidak lama kemudian, terdengar pula pengumuman yang membenarkan pelajar untuk pulang ke kolej kediaman mereka masing-masing. Saya berasa lega kerana akhirnya dapat juga merehatkan badan yang sudah letih ini. Dan saya rasa sudah cukup dengan apa yang saya nampak malam itu. Tidak perlu lagi ditambah dengan penampakan yang lain. Bagi saya, semua pelajar berkumpul dan pulang ke bilik masing-masing, manakala pelajar yang mahu menerima rawatan tinggal di pusat Islam. Saya pulang ke bilik dan masih lagi memikirkan tentang benda bulat yang berwarna biru itu. Saya pernah melihat bermacam-macam penampakan, tetapi sesuatu yang berbentuk bulat, berwarna biru dan bercahaya belum pernah lagi saya nampak di mana-mana. Biarlah lagipun benda tersebut tidak mengganggu saya dan saya berharap pelajar-pelajar yang dirawat tersebut sembuh. Keesokan harinya tidak ada lagi kes histeria di kampus tersebut. Begitu juga dengan hari-hari seterusnya. Saya bersyukur kerana usaha kami membuahkan hasil. Tidak sia-sia saya azan di bilik-bilik solat, hajat dan baca Yasin. Jadi ini sahaja kisah dan cerita saya. Aku rasa cukuplah setakat ini saja kisah seram kita. Dan semoga apa yang aku kisahkan ini
menghiburkan dan mendapatkan sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara untuk kita mengatasi orang ataupun saudara mara kita, kaum keluarga kita yang terkena histeria, iaitu gangguan daripada gangguan jin dan syaitan. Apa-apa pun aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.